A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainul Azian binti Al-Mansuri bernama matrik 070500, ijazah sarjana muda Usuludin semester 7. Saya akan membentangkan mengenai tajuk Al-Khafifiyah bagi subjek tasawuf perbandingan IUF 4163. Baiklah, ini merupakan gambaran secara keseluruhan bagi pembentangan saya. Baiklah, kita pergi kepada yang pertama, iaitu Man Al-Khafifiyah. Siapa Al-Khafifiyah? Al-Khafifiyah adalah Fayantimuna ila Abi Abdullah Muhammad bin Khafif, merupakan pengikut atau murid kepada Abi Abdullah Muhammad bin Khafif. Maka siapa pula Abi Abdullah Muhammad bin Khafif? Wa kana min kubara sadati hadhihi at-ta'ifah wa min 'izzatil waqti, merupakan salah seorang tokoh sufi yang ada pada zamannya, dan dia merupakan seorang yang alim di dalam ilmu zahir dan ilmu batin. Ilmu zahir seperti ilmu fiqh, akidah, hadis, bahasa, mantik, Al-Quran, dan manakala ilmu batin ni seperti penghayatan dalam bidang tasawuf. Dan Syekh Ibn Khafif ni mempunyai karya-karya khusus berkait dengan ilmu at-tariqah, dan dia juga merupakan seorang yang berakhlak tinggi, rajulan azizul hal, seorang yang memiliki kesungguhan untuk tidak mengikut nafsu syahwat. Beliau juga dikatakan pernah berkahwin sebanyak 400 kali, dan itu kerana beliau merupakan keturunan diraja. Kalau biasa orang dulu-dulu, kalau keturunan diraja ni orang takut. Lepas tu diceritakan bahawa bila dia mula bertaubat, taubatnya itu diketahui oleh penduduk Syiraz, dan penduduk pun mula rasa kasih, suka pula pada dia. Apabila terselahlah kehebatan beliau dalam makna kembali pada Allah, jadilah dia orang yang disukai. Gadis-gadis, anak-anak pembesar, semuanya nak berkahwin dengan dia, dengan Ibn Khafif ni, kerana nak ambil berkat. Dan pada umur dia ketika itu, dia pernah mengahwini seramai 40 isteri, kadang-kadang 2 orang, 3 orang dalam satu masa, atau tapi dalam keadaan yang berasingan. 40 isteri yang dikahwini itu semuanya berkhidmat untuk beliau, dan ada seorang dari isterinya itu yang menjadi murid dan berkhidmat di samping menjadi isteri selama 40 tahun, iaitu anak seorang wazir. Kemudian kita lihat kepada hikayah Anisyakhsiyah di Syekh Ibn Khafif, yang mana saya ringkaskan di sini tentang pengakuan tentang peribadi Syekh Ibn Khafif ni yang disaksikan sendiri oleh isteri-isteri dia ni. Jadinya isteri-isteri ini bersepakat, wa qad ittafaqna jami'an ala annahunna lam yakun qad ra'ayna asy-syekh abadan fil khalwah bi hukmi asbab syahwah. Jadinya mereka ni semua bersepakat yang Syekh Ibn Khafif ni bahawa sepanjang Syekh berkhulwah atau bersendirian atau bersama dengan isteri dia, dia tak pernah sekalipun ketika dia bersama-sama dengan isteri dia adalah dengan tujuan syahwat. Maka lahir rasa ragu, rasa takjub dalam hati isteri-isteri dia ni, dan mereka kata mereka tak tahu apa rahsia Syekh kecuali anak wazir, sebab dia tak bercerai dengan Syekh dan dia adalah orang yang paling dikasihi. Dan apabila ditanya kepada anak wazir tu, saya ringkasnya dapat diketahui anak wazir menceritakan bahawa secara kesimpulannya Syekh ni sebenarnya, Syekh Ibn Khafif ni sebenarnya seorang yang sentiasa berusaha untuk mengawal nafsu dia. Nak ceritanya, dia cerita tentang mujahadah dia mengawal hawa nafsu dia, dan hasilnya dia memiliki satu akhlak yang begitu baik, akhlak yang tinggi. Walau bagaimanapun, kalau kat sini kita nak cerita tentang penghayatan kesufian tasawuf dia berkaitan dengan aspek al-ghaibah wal hudur. Aspek al-ghaibah wal hudur ni juga ada pada ahli sufi yang lain, tapi yang paling ketahui tu yang pada Syekh Ibn Khafif ni. Jadi masyrabah at-tariqah al-khafifiyah, doktrin atau ajaran yang dibawa al-khafifiyah dapat kita tengok kat sini, iaitu al-hudur wal ghaibah. Jadi semua murid-murid dia ni diberi pendidikan supaya timbullah konsep al-ghaibah wal hudur. Bila kita sebut pasal al-ghaibah wal hudur, mestilah kita nak tahu apa itu al-ghaibah, apa itu al-hudur. Jadi kita tengok kepada perbincangan al-kalam fil ghaibah wal hudur. Dekat sini kita tak boleh nak tengok dari aspek dari segi literal saja. Kita kena tengok dari aspek yang lain. Sebab kalau kita tengok dari aspek yang literal, al-ghaibah wal hudur, ghaibah adalah hilang, al-hudur hadir. Okey, macam mana? Hadhihi ibarat tarduha mithlu aksiha. Ia seiringan sebenarnya antara satu sama lain. Makna pertama sama dengan makna yang kedua. Dia merupakan dua perkataan yang lafaz ni bertentangan tapi maksudnya yang sama. Jadi kalau kita tengok kat sini, kita kena tengok dari aspek yang lain. Apa itu hilang, apa itu maksudnya hudur. Kita tengok daripada segi literal saja, sebab kita tak akan faham. Jadi inilah istilah, sebenarnya istilah yang masyhur yang digunakan oleh salaf sufiah. Jadi
Kalau kita tengok kat sini satu-satu, al-hudur apa maksudnya? Fal muradu min al-hudur huduril qalbi bi dilalatil yaqin hatta yasir al-hukmi al-ghaibi lahu mithl husnil aini. Maksud al-hudur di sini adalah hati merasa hadir dengan yakin, hati rasa yakin sangat tanpa ragu-ragu, sehingga perkara yang tak dapat dilihat oleh mata kepala seolah-olah keadaannya sama macam ada depan mata kita, seolah-olah dapat kita lihat. Contohnya macam khusyuk dalam solat, rasa yakin pada Allah tu Maha Kuasa. Rasa waktu solat tu rasa Allah tu hadir bersama-sama kita. Dalam hati tu rasa macam Allah hadir bersama-sama kita. Betapa kita jadi khusyuk sebab kita rasa Allah tu ada depan mata kita, seolah-olah kita nampak Allah waktu kita tengah solat. Sampaikan kita jadi khusyuk sangat dalam solat. Contohnya macam tu. Okey. Seterusnya kita pergi kepada makna al-ghaibah. Wal muradu min al-ghaibah ghaibatul qalbi amadun al-haq ila haddin an yaghiba an nafsihi hatta annahu bi ghaibatihi an nafsihi la yara nafsihi. Maksud kat sini hilang. Hilang, tapi kita kena faham dari aspek yang lain. Hilang kat sini macam mana? Hilang hingga ke peringkat hilang kesedaran ingatan terhadap diri dia sendiri. Dia rasa yakin terhadap kebesaran Allah hingga hilang kesedaran pada diri dia. Dia asyik, selalu asyik dan tenggelam. Dia tak sedarkan diri dia. Contoh, ambil si Jane waktu Convo, waktu nak naik pentas, tak nampak dah orang lain. Orang lambai pun dah tak nampak dah, sebab dia fikir kejaran dia hanya nak naik pentas tu je. Jangan sampai pagi jatuh kena molek sempurna. Itu perasaan kita. Sama juga macam rasa wujud Allah tu. Rasa wujud Allah tu sangat jelas hingga hilang hirauan atau tumpuan pada diri dia. Bukan diri dia hilang dari segi kita, tapi tumpuan dia tu hilang, perasaan dia tu hilang, titik berat dia pada diri sendiri tu hilang. Dan perasaan itu sebenarnya seketika saja, bukan sepanjang masa, tapi kesannya itu berpanjangan. Dan al-ghaibah ni ada tanda-tanda dia. Alamatul ghaibah al-i'radu an hukmi ar-rusum. Iaitu tak hiraukan perkara-perkara yang berkaitan dengan luaran. Hati kita tu hanya fokus tumpu pada Allah. Hati tu hanya dengan Allah je. Dia tak ambil hal dengan perkara remeh-temeh. Kalau hati dengan Allah, dia tak cara dah ke orang. Jadi kesedaran kepada wujudnya Allah itu sangat kuat. Sebagaimana contoh Nabi SAW yang maksum daripada melakukan perbuatan yang haram. Begitu jugalah dengan kedudukannya dengan al-ghaibah. Bila al-ghaibah bin nafsi, al-ghaibah anin nafsi, hilang kesedaran kita terhadap diri kita. Mestilah ketika itu kesedaran ingatan kita kepada Allah tu, pada makna wujudnya Allah tu sangat kuat. Jadi dalam konteks kita kena faham dalam konteks tasawuf, yang bila kita kuat ingat pada Allah, sehingga kita lupa pada diri sendiri. Itu yang dimaksudkan dengan al-ghaibah. Seterusnya al-ghaibah ni bila kita kata famalikul qalbi huwa Allah azza wa jalla, famadha qahara jazbatu min jazabati al-haq jalla jalala qalbut talib. Ianya maka yang maha memiliki hati kita tu, yang mentadbir hati kita tu Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang mentadbir hati kita, yang memiliki hati kita ketika ghaibah tu adalah Allah, bukan diri kita sendiri. Hati kita ni dalam hadis sebut berbolak-balik di antara jari jemari Allah yang bernama Ar-Rahman, baina asabi'ir Rahman. Allah ubah apa sahaja sebagaimana yang Allah kehendaki. Lepas tu kalau kita rasa hati kita telah ditadbir oleh Allah, sehingga segala apa yang kita nak tu bertepatan dengan yang dikehendaki oleh Allah, pada ketika itu barulah kita rasa sedar, baru kita rasa hudurun biqalbi. Dalam Al-Quran disebut walladzina amanu asyaddu hubban lillah, orang-orang yang beriman sangat kasih pada Allah. Kasih bagaimana? Kasih pada diri. Kita kasih pada diri, tapi kasih pada Allah tu mengatasi kasih pada diri sendiri. Kasih pada Allah tu lagi kuat. Jadinya bila rasa kasih Allah tu bila dah memuncak, dia akan hilang rasa kasih terhadap diri sendiri. Dia akan sampai ke peringkat al-ghaibah. Jadi maksudnya al-ghaibah dan hadir hudur hati ni sama je lah maksudnya. Apabila seseorang itu betul-betul dapat hilangkan atau menyisihkan menyisihkan perasaan, kesedaran perasaan terhadap diri dia sendiri secara sempurna, maka itulah yang dikatakan sebagai hudur. Ghaibah itulah hudur sebenarnya, sebab ghaibah merujuk pada makna hilang tumpuan pada diri sendiri. Bila hilang tumpuan atau ingatan pada diri sendiri, jadi kita akan tumpu ingatan kita pada Allah. Dan bila tumpu ingatan kita hanya pada Allah, itu yang dikatakan sebagai hudur. Jadi pada ketika itu hilanglah rasa bersekutu, perasaan sekutu dalam hati kita tu, perasaan berbelah bagi dalam hati kita tu, perasaan tu perasaan apa, nak menyadarkan sesuatu itu pada diri kita. Kita akan hilang semua perasaan tu. Jadinya sekarang ni bila kita tahu Allah suruh kita ibadat, kita rasa macam nak makan, nak pergi tidur, nak rehat. Lepas tu kalau kita nak belajar, kan ibadat juga. Jadinya
kita tak anok lah, macam kita macam-macam alasan, nak rehat lah, letih lah, apalah, semuanya aku letih lah, aku penat lah, semuanya aku kan, sebab diri kita. Ini yang dikatakan sebagai asyarikah, sekutu. Ada perasaan sekutu dari kita. Bukan sekutu tu maksud dia kita ni syirik, keluar daripada Islam. Bukan. Perasaan itu perasaan yang menyekutukan antara ingatan terhadap diri kita dengan ingatan kita pada Allah. Perasaan menyekutukan dalam ingatan. Jadi ingat pada diri, ingat pada Allah, dan lebih kuat ingat pada kita lagi. Jadi lebih utama kita lagi. Hanya mungkin kalau macam tu tak ada timbul lah makna ghaibah. Maka hak yang dikatakan al-ghaibah ni apabila hilang perkara, apabila hilang benda semua tu, kiranya tak ada dari kita. Hak ada ni hanyalah Allah. Kita pergi belajar buat ibadat, hanya Allah. Pergi makan pun hanya Allah. Tak timbul apa tentang nak hak kita. Semuanya sebab Allah. Jadinya jadinya kalau macam semua perkara tu kita tak sandarkan setiap perbuatan tu pada diri sendiri, tapi kita letak, kita nampak tu semuanya ditakbir oleh Allah. Betul. Contohnya sama yaqulu wahid min masyayikh rahimahullah, dia kata wali fuadu wa anta maliku bila syarika fakaifa yang qasimu. Aku, hati aku dan engkau lah yang memilikinya ya Allah. Tanpa aku tak ada sesuatu yang baginya, yang boleh tak ada sekutu baginya. Macam mana dia boleh berbelah bahati? Apabila hati tu tak ada lagi pemilik saya pada Allah, apabila Allah menghilangkan seseorang itu daripada kesedaran ingatan terhadap hati dan diri dia sendiri, atau Allah menghadirkan ingatan atau kesedaran terhadap dirinya sendiri, maka pada ketika itu jadilah Allah sahaja yang mentadbirnya dan mengurusnya, bukanlah lagi kita. Inilah dia kesimpulan perjalanan orang-orang yang salaf sufiyah yang berkaitan dengan istilah al-ghaibah wal hudur ini. Okey, seterusnya kita pergi kepada perbincangan bahawa dalam kalam ini ada dua kumpulan, yang mana pada masyayikh ada perbincangan dalam perkara ini. Setengah kumpulan dia mengutamakan perasaan hudur hati daripada kita melanya perasaan ghaibah. Dia dalam diri dia ada kadang-kadang bila perasaan ghaibah mari, perasaan hudur mari tak. Setengah masyayikh kata utamakan perasaan hudur hati, jangan nanya perasaan ghaibah tu. Setengah kumpulan kata beri keutamaan pada makna ghaibah tu, bila dia mari tak payah cara tinggal perasaan hudur tu. Jadinya pelbagai bentuk tabiah diri dari masyayikh pada murid dia. Ada guna yang pertama, ada yang guna kedua. Semuanya untuk mencapai matlamat yang satu sahaja, iaitu hudurul qalbi ma'allah, hati yang beri tumpuan pada Allah semata-mata. Jadi kalau kita tengok sini, kumpulan yang mengutama mendahulukan al-ghaibah ke atas hudur, Ibnu Atta, Al-Husin bin Mansur, Abu Bakar Syubli, Bandar bin Husin dan seterusnya. Dan kumpulan yang mendahulukan mengutamakan al-hudur ke atas ghaibah, kita tengok kat situ Al-Haris Al-Muhasibi, Al-Junaid, antaranya Sahl bin Abdullah, Abu Hafs Al-Haddad, Hamdun Al-Qassar dan seterusnya. Kemudian khulasah kesimpulan bagi tajuk ini, wa faidah al-ghaibah al-hudur wal ghaibah bidun al-hudur dunun. Maksudnya kalau kita tahu ghaibah ni satu penghayatan rohani, bukannya satu perbuatan luaran atau perasaan hati. Perlu rujuk pada makna ghaibah itu sendiri. Makna hudur itu apa? Makna ghaibah itu apa? Kalau kita hanya faham ghaibah itu dengan makna hilang, tanpa kita rujuk pada makna istilah, jadi kita akan hilang punca, kita akan keliru, kita akan tak faham. Jadi al-ghaibah itu sebenarnya, al-hudur itu sebenarnya adalah faedah dia. Faedah al-ghaibah ni sebenarnya al-hudur itu sendiri. Kata Syekh, ghaibah ni kalau kita sangka ia sebagai satu keadaan ghaibah tapi tanpa ada rasa ingat kepada Allah yang kuat sehingga lupa yang kita ingat terhadap perkara selain daripada Allah, maka ia merupakan satu kegilaan. Jadi kalau kata mesti bila kita maksudkan dengan ghaibah di sini ialah dengan makna al-hudur, sama ada ghalabah, mati ataupun ghaflah. Ini biasanya sifat yang mendampingi perasaan ghaibah yang ada pada seorang itu. Bila dia ghaibah, berlaku pada dia ghalabah bila dia tak boleh kawal diri dia sehingga dia tak nampak orang lain padahal dia nampak orang lain. Jadinya kalau ghalabah pula, kerahanan dia tu yang menarik dia, mengajak dia supaya hanya menyati Allah sahaja sehingga dia tak nampak atau tak sedar terhadap apa yang berlaku sekeliling dia. Kalau maut pula sama ada mati sungguh sehingga terlalu asyik sangat kan, mati nafsu, hilang nafsu dia, dia tak ada syahwat pada diri dia. Macam ghaflah, lupa selain daripada Allah, lupa tapi tak mana dia lupa Allah. Ya, dalam masa yang sama kata kita ghaibah bertangan kan, bila lupa selain daripada Allah, dia hanya ada dalam hati kita hanya Allah. Itulah al-hudur yang dikata sebagai al-ghaibah. Sekian saja perbantangan saya tentang al-khafifiyah.